Salam sejahtera, salam ubah, Deepawali Narwal Tegal. Soalan saya, soalan nombor 2. Terima kasih Tuan Yang Dipertua. Untuk maklumat yang berhormat, tangkapan mat rempit yang sering digambarkan oleh masyarakat adalah menjurus kepada golongan yang melakukan aktiviti perlumbaan di jalan awam serta mempertaruhkan imbuhan kepada peserta yang memenangi sesuatu perlumbaan. Hakikatnya hasil soal siasat terhadap mereka yang ditangkap, lebih 80% remaja di antara umur 17 hingga 25 tahun, menunjukkan aktiviti berkenaan bukan merupakan suatu aktiviti yang terancang dan bersindiket, tetapi ianya berlumba sesama sendiri bagi mencari keseronokan atau mendapatkan status yang lebih dihormati di kalangan rakan sebaya. Ini kerana lumba haram merupakan salah satu gejala negatif yang dipilih oleh remaja dalam memperpamerkan sikap devian mereka, seperti juga masalah lepak, gangsterisme, patilia, ketagihan dadah dan alkohol serta pelbagai penyakit sosial lain. Punca yang mendorong kepada aktiviti mat rempit ini tidak dapat lari dari faktor pengaruh rakan sebaya, kurang didikan agama, keruntuhan institusi keluarga serta kurang kebertanggungjawaban ibu bapa mengenai aktiviti harian anak remaja mereka. Kerajaan sememangnya serius dalam menangani masalah sosial di kalangan remaja pada masa kini, terutamanya untuk menangani masalah rempit. Di peringkat Kementerian Belia dan Sukan, pelbagai program dan aktiviti telah dan sedang dijalankan bagi memastikan masa lapang anak-anak muda sentiasa diisi dengan aktiviti-aktiviti yang berfaedah. Tuan Yang Dipertua, melalui bahagian pembangunan sukan, Kementerian telah memfokuskan aktiviti permotoran kepada dua jenis sukan permotoran yang utama, iaitu sukan motor kenderaan 4 roda dan sukan motor kenderaan 2 roda sebagai platform terbaik untuk belia mengekspresi minat dan bakat mereka secara selamat, sihat, terancang, lebih kos efektif dan diiktiraf. Sejak tahun 2012 sehingga kini, Kementerian telah melaksanakan sebanyak 431 program permotoran hingga ke peringkat akar umbi. Program-program yang dilaksanakan adalah berbentuk kursus dan klinik pembangunan, kejohanan dan membudayakan sukan bermotor di kalangan golongan belia. Kementerian Belia dan Sukan juga akan membina sebuah litar bagi perlumbaan drag dalam usaha menjadikan sukan permotoran negara lebih profesional sekaligus mengurangkan aktiviti lumba haram. Buat masa ini, pihak Kementerian masih lagi sedang berusaha untuk mendapatkan cadangan tapak yang sesuai bagi tujuan pembinaan litar drag tersebut. Kementerian juga telah menganjurkan beberapa program untuk menangani gejala dropout, dengan izin antaranya ialah program Kem Anak Muda Unggul dan program 3K Belia Bistari. Selain daripada itu, kerajaan melalui Polis Diraja Malaysia turut mengambil tindakan penguatkuasaan undang-undang. Seramai 449 tangkapan telah dibuat sepanjang tahun 2011 berbanding dengan 139 tangkapan dalam tempoh masa yang sama pada tahun 2012, iaitu penurunan sebanyak 69% sehingga 30 September 2013. Pula seramai 310 tangkapan telah dibuat dalam operasi-operasi yang dijalankan. Operasi penjagaan turut dilakukan secara berterusan, terutamanya pada hujung minggu, dengan tumpuan di bandar-bandar utama seperti Kuala Lumpur, Petaling Jaya, Ipoh, Georgetown, Johor Bahru serta beberapa daerah yang dikenal pasti. Teknik penguatkuasaan yang diguna pakai bukan sekadar mengadakan sekatan jalan raya, malah kamera video turut digunakan. Tangkapan susulan di rumah kediaman juga pernah dilaksanakan. Tindakan-tindakan ini sebenarnya memberi kesan nyata kerana harassment tersebut telah berjaya mengurangkan aktiviti negatif di lokasi-lokasi yang sebelum ini menjadi litar mereka. Sekian, terima kasih. Bantu kawan. Terima kasih Tuan Speaker dan terima kasih kepada Timbalan Menteri yang menjawab soalan saya. Pada pendapat saya, bahagian pertama jawapan Menteri adalah fakta-fakta yang sudah diketahui umum oleh rakyat Malaysia. Punca bagaimana, macam mana, siapa yang bertanggungjawab. Tetapi saya rasa hakikatnya hari ini adalah, saya rasa kebanyakan ahli parlimen di sini, kalau tidak semua, telah menjadi mangsa kepada mat rempit sehinggalah hari ini, sehinggalah saat ini. Jadi nampaknya program-program yang dengan tajuk-tajuk yang very attractive titles dengan izin, tidak actually
address the root of the problem dengan izin. Saya telah membuat sedikit kajian. Menteri Belia dan Sukan pada satu masa dahulu telah mengatakan, Menteri kini lah, telah mengatakan bahawa mat rempit perlu menjadi dengan izin eyes and ears of the Malaysian Police Force. Adakah ini bermaksud anak-anak muda ni yang menjadi dengan izin law breaker sekarang akan diberi satu hak istimewa untuk teruskan illegal racing dengan izin di atas jalan raya dan mengganggu dan menggugat keselamatan awam. Jadi saya juga ingin bertanya pada Menteri sama ada program-program ini berjaya atau tidak, sebab masih lagi kita nampak anak-anak muda kita berkeliaran, gadis juga termasuk, tanpa hala tuju, tanpa apa-apa fokus dalam kehidupan mereka. Mohon Menteri untuk memberi ulasan. Terima kasih. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua. Seperti mana saya sebut tadi dalam Dewan Yang Mulia ni, sebagai kerajaan prihatin, Kementerian Belia dan Sukan telah mengambil langkah-langkah positif untuk mengurangkan. Sama ada soalan langkah-langkah ini berjaya atau tidak harus menjadi tanggungjawab semua pihak, bukan bergantung dengan kementerian sahaja. Tanggungjawab kementerian untuk melaksanakan program-program yang sepatutnya untuk mengurangkan gejala seperti ini. Tetapi dari segi kejayaan memang bergantung dengan semua, ibu bapa, parti-parti politik, tak kira sama ada parti memerintah atau pembangkang dan sebagainya. Tetapi soalan pokok hari ini, masalah gejala sosial ni, yang pertama kurang berpendidikan, yang kedua kurang kedudukan ekonomi mereka. Ini kedua je. So hari ini kita lihat kebanyakan dropout ni, sebelum ni mereka ada peluang-peluang pekerja di negara ni, mungkin di peringkat bawahan, mungkin boleh kerja di restoran-restoran, ladang-ladang, kedai-kedai makanan, kebun dan sebagainya. Hari ini semua bidang-bidang ni telah diambil alih oleh pekerja asing, dan pekerja asing sudah berhijrah daripada pekerja asing ke arah memulakan perniagaan di negara ini. Maka sekiranya tanpa perniagaan, peluang perniagaan dan tanpa pendidikan, mungkin negara ini akan jadi tidak relevan kepada remaja-remaja yang jadi drop out. Maka kerajaan sedang dalam usaha memperkasakan ekonomi belia. Sebab tu kita lihat bajet 2014 yang amat berhormat Perdana Menteri telah mengutamakan 4 bidang utama. Yang pertama pendidikan, yang kedua peluang perniagaan melalui tekun dan sebagainya, yang ketiga memperkasakan mempertingkatkan kompleks-kompleks sukan dan aktiviti sukan, yang keempat bidang pertanian. Maka kita harus mendorong, selain daripada rancangan-rancangan yang telah dibuat oleh Kementerian Belia dan Sukan, ini harus menjadi semua tanggungjawab semua pemimpin supaya mendorong belia-belia ini menceburi diri dalam bidang-bidang yang tertentu seperti pendidikan, perniagaan, sukan dan pengusahaan. Maka saya percaya kalau kita dapat mengimplikasi perkara-perkara ini, kita akan berjaya mengatasi masalah ini. Kalau tidak, mungkin dalam masa 10 tahun yang akan datang, kita pekerja-pekerja asing berada di negara kita ini akan menjadi warga negara Malaysia. Dan drop-out ini mungkin tak ada peluang lagi dah. Mungkin beribu-ribu orang akan berhijrah ke negara lain seperti mana kita menerima daripada negara-negara lain buat masa ini. Maka saya harap kerajaan telah menjalankan aktiviti-aktiviti secara teratur, tetapi kita perlukan bantuan dan kerjasama semua pihak. Tak guna kita galakkan belia menyertai program-program reformasi. Kita harus menjemput belia-belia menyertai program-program transformasi supaya menjadikan negara ini relevan kepada belia masa depan. Terima kasih.